Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya percaya awak semua sudah mengenali saya. Nama saya Anwar Safar bin Johari, Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di Sekolah Kebangsaan Kampung Maju Jaya. Jadi, pada hari ini saya nak menerangkan kepada awak semua, guru-guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, mengenai apa itu KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Jadi, saya akan memberi penerangan dalam berbentuk video dokumentari. Jadi, oleh itu, saya harap awak semua boleh menonton video dokumentari yang saya akan bagi ini. Jadi, okey, silakanlah menonton. KSSR ataupun nama lainnya Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Pada tahun 1983, kurikulum baru sekolah rendah, dan pada tahun 1993 bertukar pada kurikulum bersepadu sekolah rendah, dan pada tahun 2011 barulah bertukar kepada kurikulum standard sekolah rendah. Pada tahun 2017 pula mendapat semakan yang terbaru. Pendidikan kebangsaan terdiri daripada intelek, rohani, emosi dan jasmani. Matlamat dan fokus KSSR pada umumnya ianya untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu. Pada tahap 1, murid-murid akan ditekankan daripada segi membaca, menulis, mengira dan menakul maklumat, dan juga pembentukan sasiah dan nilai. Dan pada tahap 2 pula akan lebih kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M pada tahap 1 itu, dan juga kemahiran, pengetahuan dan perkembangan sasiah dan nilai. Angka KSSR. Kerangka KSSR terdiri daripada pelbagai elemen, iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi, dan juga keterampilan diri.
Jadi, awak semua telah menonton dokumentari mengenai KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Saya harap awak semua sudah memahami serba sedikit mengenai apa itu KSSR. Oleh itu, saya akan teruskan dengan sesi taklimat saya mengenai Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Siri 1 pada tahun 2021 pada tahun ini. Jadi, kita akan go through satu persatu lah. Okay, kita tengok. Okay, ini isi kandungan dia. Yang pertama, Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR. Yang kedua, falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat, objektif dan kerangka kurikulum. Yang ketiga, dokumen standard kurikulum dan pentadsiran DSKP. Yang keempat, pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Apa itu Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR? Okey, latar belakang KSSR bermula pada tahun 1983 atau nama lainnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah KBSR, dan pada tahun 1993 KBSR juga, tetapi sedikit berbeza nama dia, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dan pada tahun 2011, ianya barulah bertukar kepada KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Okey, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, dia dilaksanakan kepada murid tahun 1 mulai tahun 2011. Pelaksanaan KSSR ini berpegang kepada teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. KSSR juga menjurus kepada proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentadsiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Seterusnya, ianya berfokus kepada 3 peringkat pendidikan negara, iaitu peringkat prasekolah, pendidikan tahap 1 dan pendidikan tahap 2. Pendidikan prasekolah ianya menjurus kepada perkembangan sosio-emosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menakul maklumat. Pada pendidikan tahap 1 pula, ianya tertumpu kepada penguasaan kemahiran 3M dan menakul kemahiran asas TMK, perkembangan sosio-emosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Untuk pendidikan tahap 2 pula, ianya memberi penekanan dan juga pengukuhan kepada konsep 3M tadi dan juga menakul. Sama jugalah dengan asas TMK, perkembangan emosi, rohani, fizikal dan sikap serta nilai. Jadi untuk kita jalankan kurikulum standard sekolah rendah ni KSSR, kita perlukan satu dokumen khas. Dokumen khas ini akan dirujuk oleh para guru untuk menyampaikan KSSR, dan dokumen ini dinamakan adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadsiran DSKP. Jadi kita akan tengok apa pula itu DSKP. Sebentar nantilah saya akan masuk DSKP. Saya akan masuk ke falsafah dan matlamat dulu. Okey, falsafah, matlamat, objektif dan kerangka kurikulum. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
Okey, itu adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Kita akan tengok kepada kerangka kurikulum. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerangka kurikulum di sini, iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, keterampilan diri, sains dan teknologi, dan juga perkembangan fizikal dan estetika. Matlamat KSSR secara umumnya ianya untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu. Dan objektif KSSR pula secara umum melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Seterusnya, okey. Ini adalah penerangan yang lebih dalam mengenai 6 tunjang tadi tu. Okey, boleh lihat kat sini. Dia punya pencerahan, justifikasi 6 tunjang itu. Seterusnya, okey, kita akan masuk pada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP merupakan dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DSKP ini mengandungi standard kandungan SK, standard pembelajaran SP dan standard prestasi SPI. Kurikulum merangkumi kandungan pedagogi dan pentaksiran yang membantu memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PDP. Seterusnya, okey, apa itu standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi? Standard kandungan adalah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran pula adalah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard prestasi pula adalah satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa suatu perkara itu telah dikuasai ataupun indicator of success, indikasi kejayaan. Okey. Pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kita akan tengok. Okey. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bersesuaian dengan kemahiran yang diajar memainkan peranan penting untuk menjadikan pembelajaran lebih seronok dan sesuai. Ianya juga menjurus kepada pencapaian standard pembelajaran berdasarkan kaedah pembelajaran abad ke-21 ataupun nama famousnya PAK 21. Aktiviti PNP juga memberi penekanan kepada pembelajaran berpusatkan murid, inquiry dan kerja projek. Okey, inilah pendekatan dan strategi pengajaran. Ada 8 kat sini, iaitu kita ada aplikasi teori kecerdasan pelbagai, pendekatan bersepadu, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran mastery, pembelajaran berasaskan inquiry, kaedah penerokaan, pembelajaran secara kontekstual dan pendekatan teaching games for understanding. Okey, jadi buat masa ini saya telah menyentuh dasar-dasar KSSR. Jadi taklimat saya pada hari ini telah selesai. Oleh itu saya nak ucapkan terima kasih kepada para guru yang mengajar di bawah panitia pendidikan jasmani dan kesihatan, guru-guru lama, guru-guru baru yang sudi yang cuba menghadirkan diri ke saya punya taklimat dan bengkel pada hari ini untuk mengenai, kalau yang baru tu untuk ambil tahulah, kalau yang lama tu untuk recap balik apa tu KSSR. Jadi untuk siri 2 nanti baru saya akan pergi ke tertumpu kepada KSSR ataupun DSKP untuk pendidikan jasmani dan kesihatan mengikut tahun 1 sehingga tahun 3 dahulu. Yang siri 3 baru tahun 4, 5 dan 6. Jadi terima kasih kerana menghadirkan diri. Saya hargai usaha awak semua.
Dan jangan lupa lepas habis taklimat ni saya akan share link untuk isi SPL KPM. Jadi jumlah latihan kredit boleh ditolak dari situlah, sebanyak 2 jam. Jadi oleh itu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.